Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkura lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. InsyaAllah pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-puan untuk kita sama-sama mengambil ibrah ataupun pengajaran manfaat daripada wahyu yang Allah turunkan daripada surah Luqman. Tuan-puan, kadang-kadang sebagai ibu bapa kita ni tercari-cari apakah resepi, apakah petua untuk kita nak didik anak-anak kita kat rumah ni. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran ni, surah Luqman ini membantu kita. Allah beri solusi kepada ibu dan ayah, kepada mereka yang nak menyelesaikan masalah anak, untuk mendidik anak-anak lah. So dalam ayat Al-Quran tadi saya baca ada 6 ayat daripada ayat yang ke-12 sampai ke ayat yang ke-18. Jadi dalam ayat Al-Quran ini Allah mengiktiraf satu orang lelaki yang bernama Luqmanul Hakim, seorang ayah. Bagaimana seorang ayah ni ayah yang hebat, dia mendidik anak-anaknya menjadi orang yang hebat, sampai dirakamkan, ditulis di dalam Al-Quran ini sampai bila-bila, sampai kiamat, supaya kita ni hamba umat Nabi Muhammad mengambil pengajaran, iktibar daripada apa yang Allah ajar ataupun ilmu yang telah Luqman peroleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali sebagai ayah, Luqman kata kepada anaknya yang penuh, yang Allah berikan kebijaksanaan dan Allah perintahkan padanya. Luqman kata, wahai anak, bersyukurlah kepada Allah. Banyak Allah dah bagi nikmat kepada kamu. Dapat hidup, dapat makan, dapat minum, dapat melihat, dapat mendengar, dapat menyanyi, dapat menghidu. Banyak nikmat Tuhan berikan. Dan Luqman kata, wahai anak, siapa yang bersyukur maka manfaatnya banyak, adalah sangat banyak. Dan barang siapa yang bersyukur itu, faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan siapa tak bersyukur, tak sikit pun Allah tak ada rasa apa pun, tidak pun membesarkan Allah. Kita bersyukur tak pun besarkan Allah, kita tak bersyukur tak pun kecilkan kuasa Allah. Maksudnya Allah tetap kaya, Allah maha terpuji. Fa innallaha ghaniyyun hamid.
So kat sini kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Dalam ayat yang lain Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmat kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Kemudian yang pertama itu baru berkena. Kemudian Nu'man pesan kepada anaknya, wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman kata pada anaknya, wahai anak-anak yang aku sayang, jangan kau mempersekutukan Allah. Apa maksud sekutu? Jangan cari benda lain selain daripada Allah. Hidup ini jangan rasa seronok tanpa Allah. Jangan rasa seronok tanpa sembah kepada Allah. Jangan rasa seronok bila kita tinggalkan Allah. Apa contoh perbuatan yang kita rasa seronok kita tinggalkan Allah? Kita main game sampai tak solat 5 waktu. Kita main bola sepak sampai tak ingat solat 5 waktu. Kita bekerja part time ke full time ke sampai tak ingat Allah. Kita belajar sains ke matematik ke, belajar sampai tak ingat Allah. Maka itu termasuk dalam perkara-perkara yang syirik. Pasal dia ingat bila kita buat benda dunia tu akan bagi kesemuanya. Tak ya, bahagia, rasa seronok, rasa selamat, semuanya datang daripada Allah. Okey. Baik. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Bila kita syirik kepada Allah, bila kita buat benda yang melalaikan, tak ingat Allah, benda tu adalah satu kezaliman yang besar. Kita sangat zalim ya. Sebab Allah dah cipta kita, dah bagikan roh, bagikan pelbagai nikmat, tapi kita tak ingat Allah. Kita tidak sembah Allah. Kita tak sujud kepada Allah dengan cara solat, dengan mengaku Allah itu adalah Allahu Ahad. Allah itu satu. Seterusnya Luqman kata kepada anak dia, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu wahnan ala wahnin. Bagi tahu dekat anak-anak, Luqman kata, wahai anak-anak, buat baik dengan mak dan ayah. Kenapa perlu buat baik dengan mak ayah? Ingat, mak kamu telah mengandungkan kamu ni. Wahnan ala wahnin, tanggung, lemah. Masa belum nak beranak, nak mengandung tu dah macam-macam orang kata fi'il lah. Muntah, sakit perut, gastrik, nak mengandung, nak maksudnya nak orang kata janin tu nak orang kata nak tumbuh tu, pelbagai alahan yang mak alami, berbeza-beza. Ada orang tak boleh tengok ayah dia, tak boleh, ada bau busuk, ada yang mengidam dan sebagainya. Itu semua alahan-alahan yang semua menanggung kesusahan sebab nak nak besarkan kita ni anak untuk keluar kelahiran, menjadi kelahiran yang baik dan sempurna. Kan dengan perut yang besar kan, rahim bila dah besar dah tu kena bawa gendong. Ada yang kecil sangat, ada yang besar sangat 4 kilo, ada yang 3 kilo. Semua tu susah sebab pegang 2 nyawa. Mak jaga mak diri dia, juga jaga kita ni sebagai anak baby ketika itu. Susah, memang susah. Dan bila orang mengandung ni berisiko, dua-dua mati, mungkin salah satu mati. Tapi sebagai ibu, pastinya dia akan pastikan anak dia selamat. Ibu biasanya sanggup dia mati daripada anak dia mati kalau ada kes-kes berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Begitu juga kemudian dah keluar, nak sediakan susu badan, penat ya, nak perah, nak pam, nak simpan, nak pastikan selamat. Kalau lah Allah takdirkan pun mak tak ada susu pun, tetap juga mak kena cari susu lembu. Nak bancur bangun malam, nak letak botol susu, penat ya. Jadi sebab itulah kena ajar anak ni. Susahnya mak dan ayah ni mendidik, mengajar ataupun menjaga kamu masa itu susah dan penat. Syukurlah kepada mereka, sebab syukurlah kepada Allah kurniakan ada mak dan ayah. Dan ingatlah Allah kata, Allah jugalah tempat kita kembali. Kalau kita tak taat pada perintah ayah, hukum dosa besar termasuk dalam dosa besar kalau kita derhaka pada mak dan ayah.
Sebab tu kita akan dengar cerita si Tanggang dan sebagainya. Tak pastilah cerita tu kebenaran tahap mana, tapi dalam Al-Quran memang nyatakan bahawa antara dosa yang tak sepatutnya kita lakukan adalah derhaka kepada ibu dan ayah. Kemudian apa lagi pesanan ataupun dalam surah Luqman kebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalaulah ibu dan ayah tu tadi disebabkan dia ni jahil, dia ni mungkin dia bukan Islam dan dia tak ada ilmu agama pun, belajar pun sampai darjah 6 dia, mungkin dia tingkatan 3 dulu sebab miskin tak boleh nak belajar dan sebagainya, dan dia kata tak payahlah sembahyang, dia kata tak payahlah taat pada Allah, maka walau bagaimanapun kita kena bergaullah mereka dengan cara yang baik. Mungkin dia tak pandai, memang belajar tak pandai, tingkatan 3, awak tingkatan 5 contohnya, apa nama tu, mungkin sampai universiti, mak tak, mungkin darjah 6 je sebab miskin, sebab tak pandai tak boleh masuk. Tapi itu bukanlah, kita tak boleh sekali menderhaka, tinggikan suara kepada mereka. Perlulah bercakap dengan baik dan cakap dengan cara yang baik. Ada masa diam, ada masa kalau nak bercakap kena cakap dengan baik, tak boleh tinggi suara daripada ibu dan ayah. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian Allah juga tempat kembali kamu semua, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala apa yang telah kamu kerjakan. Ingat, bila kita buat dosa benda-benda tu, perkara yang tak baik dengan mak dan ayah, nanti di akhirat nanti akan ditayangkan perangai tak senonoh kita tu lah, perangai biadab kita tu tadi. Jadi tuan-puan, anak-anak kena bagi tahu macam tu. Kalau Along ataupun abang tak dengar cakap ayah, kakak ni, maka Allah akan tunjukkan perangai sikap Along tu, abang tu dekat akhirat tu nanti. Dan apa lagi pesanan Luqman kepada anak dia? Luqman kata, bagi tahu kepada anak dia, wahai anakku, ya bunayya, wahai anak-anak yang ku sayang. Sebut kan, kita kadang-kadang kena sebut wahai anakku, wahai anakku yang handsome, wahai anakku yang bijak kan. Kena tak payah sebut nama, kena bagi nama timangan yang macam seronoknya mendengar kan. Sesungguhnya kalau ada perkara yang baik ataupun yang buruk, sekalipun benda kecil yang tersembunyi, maksudnya nak bagi tahu, kalau ada benda kecil, ada benda buat baik tu, benda yang kecil tu buat saja. Kalau orang kata kutip sampah kat jalan raya tu benda kecil, maka buat saja, janganlah dipandang kecil. Kita pandang kecil, tetapi sebenarnya di sisi Allah dia sangatlah hebat ya, sangatlah hebat. Kita rasa 10% tu sikit sangat, mungkin Allah dengan keikhlasan yang ada, Allah bagi ganjaran. Mungkin RM1 tu rasa sikit, tapi dengan keikhlasan, insya-Allah Allah akan balas dengan 10 kebaikan yang kita tak tahu besarnya dan mungkin tak terfikir pun besar tu besar mana. Semua tu akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Okey, dan seterusnya apa dia? Ya bunayya, ni paling penting ni. Hari ni anak-anak ramai yang tak lepas ni. Ya bunayya aqimis solah. Wahai anakku, jangan tinggalkan solat. Dirikan solat. Disuruh jangan dirikanlah solat dan suruhlah orang berbuat baik. Dan suruhlah anak-anak ini sentiasa buat baik, tak nak ada buat benda yang tak senonoh. Serta bagi tahu dekat anak-anak, jangan buat perkara yang mungkar. Kalau nak buat, bersabarlah dengan segala bencana yang menimpamu. Yang buat mungkar, kemudian kalau adalah masalah kemiskinan, mungkin anak tak pandai, susah nak hafal, susah nak belajar, bersabarlah dengan segala bencana yang menimpa kamu. Ini pesan Luqman kepada anaknya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang dikehendaki dan diambil berat melakukannya. Dan akhir sekali Luqman pesan kepada anak dia, wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau sombong, palingkan muka tempat lain. Maksudnya berjalan dengan sombong. Mentang-mentang pandai, tak nak kawan dengan pelajar yang kurang pandai daripada dia. Mentang-mentanglah Allah rezekikan dia sedikit kemampuan, ada kekayaan, tak nak kawan dengan orang miskin. Itu contoh, contoh biasa sajalah. Sombong ni banyak perkara. Yang sombong yang paling nyata adalah kalau kita rasa kita lagi bagus daripada orang lain. Orang lain semuanya tak betul, semuanya tak bagus. Itu pun dah sombong, membanggakan diri. Ingat, Allah tak suka tu. Dan Allah ajar kita bersederhanalah dalam langkahmu secara berjalan, ketika berjalan.
Maksudnya apa-apa yang kita buat bersederhanalah. Jangan over lebih, jangan over kurang. Bersederhanalah. Dan rendahkanlah suara. Kalau kita bercakap ni, kita cakap dengan suara yang macam ni lah, yang relax, yang tenang. Tak boleh jerit-jerit, ketawa, terbahak-bahak. So Allah larang dalam Quran ni, Allah larang kita bila terbahak-bahak, kerana sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai kan. Suara keldai ni Allah umpamakan orang yang ketawa terbahak-bahak, yang bercakap dengan kasar tu, seperti seekor keldai. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, iktibar daripada ayat pesanan daripada surah Al-Luqman tu tadi. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.